Dalam kehidupan seharian kita, kita sentiasa menggunakan matematik. Dan sistem matematik yang kita gunakan ialah sistem asas 10. Dan sebagaimana yang telah dipelajari oleh adik-adik di tingkatan 4 sekarang, wujud banyak asas selain daripada asas 10. Adik-adik juga mempelajari penukaran sistem asas daripada satu asas ke asas yang lain, seperti daripada asas 10 ke asas 2. Dalam video ini, saya akan perkenalkan kepada anda sistem asas 60. Sistem asas 60 yang saya akan terangkan ini lebih sesuai dikenali sebagai nombor berkedudukan Babylon. Sistem ini wujud sejak zaman tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia mempunyai banyak sistem yang wujud sejak 3,500 tahun sebelum Masihi. Sistem notasi berangka yang menggunakan tulisan pepaku juga banyak, seperti sistem pepaku Sumeria dan sistem pepaku Mari. Sistem nombor berkedudukan Babylon juga merupakan salah satu sistem yang menggunakan tulisan pepaku dengan asas 60. Sistem ini telah mendapat banyak perhatian daripada ahli sejarawan matematik bahawa sistem ini merupakan satu-satunya bentuk sistem pengiraan Mesopotamia yang penting. Okey, dua tablet ni telah dijumpai pada tahun 1854 di Sengkerah Euphrates oleh seorang ahli geologi Inggeris, W.K. Loftus. Tablet ni berumur sekitar dalam 2000 tahun sebelum Masihi yang menunjukkan pengiraan kuasa 2 bagi nombor 1 sehingga nombor 59. Sebagaimana yang kita tahu, kuasa 2 bagi nombor 2 ialah 4. Kuasa 2 bagi nombor 8 ialah 64. Akan tetapi, dalam tabel tersebut ditunjukkan sebagai 1 dan 4. Dan sebagaimana yang saya tunjukkan dalam jadual, kita dapat ketahui bahawa asas nombor yang digunakan bagi kuasa 2 dalam tabel ini ialah asas 60. Di dalam tablet tadi, sistem yang telah digunakan ialah sistem pepaku, iaitu pepaku menegak yang bernilai 1 dan hanya boleh digunakan sebanyak 9 kali, manakala Winkelhaken yang bernilai 10 hanya boleh digunakan sebanyak 5 kali. Dan inilah yang menjadi asas kepada penulisan nombor berkedudukan Babylon. Saya akan berikan anda 10 saat untuk menjawab satu soalan mengenai sistem tulisan pepaku ini. A few moments later. Okey, masa anda sudah tamat. 84, 3,624 ataupun 5,040. 7/300 ataupun 302,400. Mari kita lihat mengapakah wujud banyak pilihan jawapan berdasarkan tulisan pepaku ini. Okay, mari kita lihat jawapan yang paling mudah, iaitu 84. Sebagaimana yang anda lihat, pepaku yang pertama ini menunjukkan kedudukan 1 pada nilai tempat 60 kuasa 1, manakala nilai 24 berada di nilai tempat 60 kuasa 0, maka hasilnya ialah 84. Akan tetapi, nilai pepaku ini juga boleh bersamaan dengan 3,624 ataupun 5,040. Ini adalah disebabkan kita tidak tahu sama ada wujud selang di perantaraan nilai tempat tersebut. Berkemungkinan satu pepaku ini berada di 60 kuasa 2, manakala 24 berada di nilai tempat 60 kuasa 0, maka nilainya ialah 3,624. Banyak usaha yang telah dilakukan, iaitu seperti memperkenalkan simbol yang memegang nilai tempat yang bernilai kosong, dan ia hanya boleh diletakkan di pertengahan suatu nombor. Jadi dengan wujudnya simbol ini, maka bolehlah kita membandingkan nombor 84 dan 3,624. Walau bagaimanapun, dengan wujudnya simbol tersebut, wujud satu lagi masalah apabila tiada simbol yang menunjukkan bagi ketiadaan digit pada hujung satu nombor. Sebagai contoh, nombor ini juga boleh bersamaan dengan 7/300 ataupun 302,400. Nombor ini boleh juga sebenarnya berada di kedudukan yang lebih besar, iaitu pada 60 kuasa 10 atau 60 kuasa 100 atau 60 kuasa negatif 200. Berdasarkan masalah pertama dan kedua tadi, saya boleh katakan bahawa simbol ini membawa nilai 1 pada 60 kuasa 2 dan 24 pada 60 kuasa negatif 1. Maka hasilnya ialah 3,600.4. Dengan wujudnya masalah-masalah itu dan tiada penyelesaian yang kukuh yang dapat mengatasi masalah tersebut, maka sistem ini tidak pernah mencapai satu sistem angka berkedudukan yang tetap. Okey, baiklah, kita akan lihat pula bagaimana nak tulis nombor dalam asas 60. Okey, sewaktu di sekolah dahulu anda telah belajar
mengenai nilai tempat bagi asas 10, iaitu pada kedudukan paling kanan kita ada sa, kita ada puluh, kita ada ratus, ribu, dan seterusnya. Sa boleh diwakili oleh 1000, 10, 10, 1, 10, 02, 10, 03. Okey, ini adalah bagi asas 10. Bagaimana pula dengan asas 60? Perkara yang sama, kita ada kedudukan seperti bentar tadi. Apa yang berbeza adalah pada kedudukan paling kanan kita ada 60, 00, 60, 01, 60, 02, 60, 03. Iaitu 60 adalah bersamaan dengan 60, 60, 01. 60, 02 adalah 3600, 60, 03 adalah 216.000. Okey, seterusnya apabila contohnya kita diberi nomor 4001. Bagaimana kita nak tukar nomor berikut ke bentuk asas 60? Okey, apa yang kita lakukan? Kita tanya dengan diri sendiri, adakah kita perlukan 216.000 untuk membentuk 4001? Kita tidak perlukan. Bagaimana pula dengan 3600? Ya, kita perlukan kerana dia tidak melebihi 4001. Begitu juga dengan 60, begitu juga dengan 1. Maka kita hanya perlukan 3 kedudukan berikut untuk membentuk 4001. Untuk lebih mudah, kita lukis kotak untuk diisi kemudian. Okey, 60, 00, 60, 30, 100. Okey. Langkah seterusnya, berapakah pula 3600 untuk diperlukan untuk membentuk 4001? Untuk mendapatkan nilainya adalah kita bagi dengan 3600, maka kita akan dapat 1.111. Kita hanya ambil angka yang hadapan, yaitu 1. Okey. Seterusnya setakat ni kita ada 3600. Maka berapakah baki yang tinggal untuk diperlukan? Kita hanya tolak 3100. Maka kita ada lagi 401. Okey, 401 kita nak isi pada 2 kotak berikut. Okey, berapakah 60 untuk membentuk 401? Okey, maka yang sama kita bagikan dengan 60, kita akan dapat 6.63. Ambil digit yang pertama, kita letak pada kotak 60. Okey, sekarang kita ada berapa? Ada 3600 6 darab 60. Nombor ini. Okey, nombor tersebut. Okey, kita ada 3960. Okey, berapakah baki yang tinggal? Ya, tolak lagi semula dengan 3960, kita dapat 41. Okey. 41 baki. Okey. Perlu diingat pada setiap kotak kita hanya boleh isi sehingga 59 saja. So jadi 41 tidak melebihi 59. Jadi kita boleh isi pada kotak tersebut. Maka kita dapatlah jawapan 4001 dalam asas 60 ialah 160. Kita letak 60 pada bahagian ujung dan kita letak kurungan dan juga koma. Terima kasih kepada Farhan dan Kri untuk penjelasannya seperti tadi. Baiklah. Perhatian kepada semua pelajar tingkatan 5 batch 2004 yang bakal menjawab soalan bearing Matematik SPM 2021. Anda tidak perlu risau lagi. Kerana apa? Kerana saya ada rahsia untuk dikongsikan. Rahsia apa? Sekiranya anda ada masalah dengan kalkulator anda, suatu untuk menukarkan sudut perpuluhan kepada sudut dalam bentuk darjah, minit dan saat, anda tidak perlu risau lagi. Kenapa? Kerana anda hanya perlu mempelajari sistem asas nombor 60 untuk menukarkan sudut tersebut kepada bentuk
darjah, minit dan saat. Sebab itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baiklah, sebelum sedikit pengetahuan untuk anda semua, selain namanya ialah darjah, minit dan saat, anda juga boleh mengenali sebagai sexagesimal coordinate. Baiklah, kita terus kepada formula sexagesimal coordinate. Formulanya ialah 1 darjah sama dengan 60 minit dan 1 darjah juga sama dengan 3,600 saat. Baik, perhatian semua. 60 minit sama dengan 3,600 saat. Sama juga dalam sistem masa, iaitu 1 minit sama dengan 60 saat. Dan juga perhatian semua juga. Jawapan dalam bentuk sexagesimal coordinate perlu dalam format darjah, minit dan saat. Macam mana? Mula-mula, anda perlu tulis unit dalam bentuk darjah dan diikuti dengan simbol bulat di atasnya. Dan seterusnya anda perlu tulis unit dalam nilai dalam unit minit dan diikuti dengan simbol 1 dash di atasnya. Dan akhir sekali anda perlu menulis nilai dalam unit saat dan diikuti dengan 2 simbol dash. Baiklah, iaitu contoh. Baik, kita akan lihat bagaimana sudut perpuluhan kita boleh tukar kepada dalam bentuk darjah, minit dan saat menggunakan sistem asas 90. Baik, saya akan tunjukkan. Baik. Sudut bearing yang diperoleh, contoh, iaitu 121.135 darjah. Cara untuk menukarkan sudut perpuluhan ini kepada sudut dalam bentuk sexagesimal coordinate, iaitu yang pertama, anda perlu menolak 121.135 tolak 121 untuk mendapat baki sebanyak 0.135. Kenapa? Kerana 121 iaitu nombor bulat dalam keseluruhan sudut perpuluhan yang diberi tadi, kita akan letak di tempat darjah. Dia dapat unit nilai darjah yang diikuti dengan simbol bulat di atasnya. Baik, seterusnya daripada baki yang pada langkah pertama itu 0.135 akan didarab dengan 60 minit. So apa? Baik, kita tengok balik formula yang tadi, formula sexagesimal coordinate tadi, iaitu 1 darjah sama dengan 60 minit. Jadi kita ada 0.135 darjah untuk tukar kepada minit, jadi kita darab dengan 60 minit. Maka kita dapat 8.1 minit. Sama juga dengan langkah pertama, kita hanya akan ambil nombor bulat daripada 8.1 minit, iaitu 8. Maka 8.1 minit kita akan tolak dengan 8 minit untuk kita dapat baki sebanyak 0.1 minit. Baik, nombor 8 ni kita akan letak di tempat unit minit dan diikuti dengan simbol 1 dash. Okey, baik, seterusnya langkah yang terakhir, iaitu baki daripada langkah kedua tadi sebanyak 0.1 minit kita akan darab dengan 60 saat. Sebab apa? Sebab macam yang saya minta perhatian daripada anda semua tadi, iaitu dalam sistem masa 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kita ada dalam unit 0.1 minit dan kita ingin tukar kepada dalam bentuk saat, maka kita perlu darab dengan 60 saat. Jadi hasilnya itu 6 saat. Baik, 6 saat adalah nombor bulat. Maka kita tak perlu dah nak tolak dengan apa pun nombor, maka kita terus masukkan 6 saat ni pada unit saat dalam bentuk dalam format sexagesimal coordinate dan diikuti dengan 2 simbol dash di atasnya. Maka akhir sekali jawapan kita iaitu 121 darjah, 8 minit dan 6 saat. Baik, sekian daripada saya dan teruskan dengan kawan saya, Craig. Bagaimanakah darjah, minit dan juga saat ini dibentuk? Okey, kita mulakan dengan bulatan. Kerana satu bulatan punya 360 darjah. Setiap kita akan bahagikan setiap bahagian kepada 1 darjah. 1 darjah sehinggalah 360 darjah. Okey, 1 darjah kita perbesarkan pula 1 darjah. 1 darjah. Maka 1 darjah kita akan bahagikan pula kepada 60 bahagian. Setiap bahagian adalah 1 minit. Setiap bahagian adalah 1 minit dan seterusnya sehingga 60 kali. Okey, 60 bahagian. Okey, kita perbesarkan lagi 1 minit. 1 minit. Dan 1 minit kita akan bagikan pula lagi kepada 60 saat. Maka kita akan dapat 1 saat pada setiap bahagian sehingga 60 kali.
Oke, maka kita akan dapat 1 darjah bersamaan dengan 60 menit, sebab kita bahagikan kepada 60 bahagian, bersamaan dengan kita ada 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 60 saat kita darab dengan 60 kali kerana kita ada 60 minit. Kita akan dapat 3600 saat. Di darjah kita akan tanda darjah pada bahagian atas nomor. Minit kita akan tandakan nomor pada bahagian atas. Sebenarnya saat pula kita akan tandakan dengan 2 koma. Contohnya ada 1 darjah 3 minit 4